Selamat sejahtera kepada semua murid. Apa khabar semua? Lama cikgu tak buat video untuk ekonomi. So hari ni cikgu nak ajar serba sedikit tentang bab 4 pengeluaran dan cikgu akan masuk bahagian pengeluaran dan juga cikgu akan terangkan input tetap dan juga input berubah. Okey, kita akan tengok apa itu pengeluaran. Okey, pengeluaran sebenarnya kamu dah tahu pengeluaran tu adalah satu jenis barang yang dikeluarkan oleh firma. Okey, so kita akan tengok firma. Sebenarnya firma kamu dah belajar dan kamu dah tahu apa tu firma. Firma adalah satu unit ekonomi yang kita akan tengok dalam bab 1. Ada 3 jenis unit ekonomi. Still ingat lagi tak? Iaitu isi rumah. Lagi apa? Firma dan juga kerajaan. So, ni unit ekonomi yang kedua iaitu firma, unit ekonomi yang produktif yang selalunya merancang dan menggabungkan semua faktor pengeluaran yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So, kamu tahu tak apa tu faktor pengeluaran? Ada berapa? Ada 4, iaitu apa? Buruh, tanah, modal dan juga usahawan. So, firma akan menggabungkan semua faktor pengeluaran ni untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, pengeluaran adalah satu proses menggabungkan. So, firma ni akan menggabungkan semua faktor pengeluaran seperti buruh, tanah, modal dan usahawan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna. Okey. Ia juga mengubah input kepada output. Input kepada output maksudnya kita akan menggunakan satu input barang untuk menghasilkan output pengeluaran. Okey, so kita akan tengok nanti apa maksud input dan juga output. Contoh barang, contohlah okey. Contoh input batang pokok tu dia akan dijadikan kepada kepingan kayu. Kemudiannya akan diproses menjadi perabot. So perabot tu adalah output, input adalah batang pokok. Okey. Seterusnya kita akan tengok input. Okey, input sebenarnya ada dua jenis. Satu input tetap dan satu lagi input berubah. So kita akan tengok apa tu input. Input adalah faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kan cikgu kata ada 4 faktor pengeluaran kan? So input adalah 4 faktor pengeluaran tersebut dan cikgu dah bagi tahu ada dua jenis. Satu input tetap dan input berubah. Okey, input tetap. Tetap tu tetap kan? Sama je. Okey, input berubah ni dia boleh berubah mengikut masa ataupun mengikut kuantiti dan sebagainya lah. So kita akan tengok input tetap, input yang kuantitinya tetap walaupun ada perubahan dalam output. Walaupun kita keluarkan contoh tadi kita keluarkan perabot kan? Perabot kita keluarkan satu, input tetap ni still sama. Walaupun kita keluarkan 100, input tetap still sama. So dia tak ada perubahan, still sama. Okey? Tingkat output sifar masih wujud input tetap. Walaupun kilang tu belum beroperasi untuk keluarkan perabot, still ada input tetap. Kenapa? Okey, kita perlukan kilang. Sebelum kita proses barang, kita perlukan kilang. So, kilang tu mesti ada kan? Kita nak keluarkan barang, kilang tu mesti ada. Ataupun mesin. Kita nak buat perabot, kita perlukan mesin. Kita belum mula nak keluarkan perabot, tapi mesin sudah ada. So, input tetap akan wujud walaupun kita belum keluarkan sesuatu barang. Okey, hanya berlaku dalam jangka masa pendek. Kenapa dia hanya berlaku dalam jangka masa pendek? Sebab dalam jangka masa panjang ni, kita boleh mengubahkan input tetap ni kepada input berubah. That means kita boleh gandakan kuantiti input tetap. Itu maksudnya. Okay? So, contoh input tetap saya kata tak berubah kan? So, mesin, kilang, loji, tanah, ni semua adalah input tetap sebab kita tak boleh ubah. Dalam jangka masa pendek kita tak boleh ubah tetap. Walaupun kita keluarkan barang, tak keluarkan barang, still wujud. Okay? Itu adalah input tetap. Okey, input berubah pula. Input yang berubah mengikut kuantiti output. Maksudnya input ni dia akan berubah. Kalau you keluarkan satu, dia punya kuantiti input berubah ni akan berubah. Satu, okey mungkin diperlukan satu buruh saja. Kalau dia keluarkan 10 barang, 10 kuantiti barang, input berubah ni pun akan berubah menjadi 2 orang contoh. Okey? Output bertambah, kuantiti input berubah pun akan bertambah. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi.
tingkat output sifar tidak wujud input berubah. Kalau kita belum keluarkan barang lagi, kita belum proses perabot lagi, kita tak perlukan ataupun tak wujud input berubah. Kenapa? Kita belum keluarkan barang kan? Kenapa kita mesti ada buruh? Kenapa kita perlukan barang-barang bahan mentah? Tak perlukan kan? So dia tingkat outputnya sifar. Kalau tingkat outputnya sifar, tidak wujud input berubah. Maksudnya kita belum keluarkan barang, maksudnya tak wujudlah input berubah ni. Okey, input berubah wujud dalam jangka masa panjang dan pendek. Walaupun jangka masa pendek ataupun panjang, kita masih gunakan barang untuk keluarkan barang akhir. Kita masih perlukan kayu untuk keluarkan perabot kan? So maksudnya input berubah ni masih wujud. Contoh input berubah bahan mentah ataupun buruh. Bahan mentah kita perlukan kayu. Kalau kita nak keluarkan 100 unit perabot, kita perlukan certain amount of input berubah. Kalau kita keluarkan 1000, kita perlu tambah input berubah untuk keluarkan 1000 perabot kan. Tu maksudnya bahan mentah. Buruh pun sama. Kalau kita nak keluarkan 100 unit, mungkin kita perlukan hanya 10 orang. Kalau kita nak keluarkan 1000 unit, kita perlu tambah lagi buruh kepada 50 orang contohnya. Okey? Okey, output. Input kita dah tengok. Okey, output tu apa? Barang yang kita hasilkan ataupun perkhidmatan yang kita hasilkan adalah output. Dan dia dikenali juga sebagai keluaran, iaitu sama ada kita boleh keluarkan barang perantaraan ataupun barang akhir. Apa itu barang perantaraan? Barang perantaraan ni barang yang kita perlu proses lagi. Maksudnya perlu digunakan untuk proses benda lain. Okey, itu adalah barang perantaraan. Dan barang akhir pula adalah barang yang sudah siap dan terus pengguna akan beli. Itu adalah barang siap. Barang perantaraan contohnya tepung, gula. Kenapa tepung dan gula? Tepung dan gula ni kita akan gunakan untuk proses benda lain. Contoh macam gula. Cikgu bagi contoh gula. Okey, gula ni kita akan gunakan untuk mengeluarkan roti. So, gula ni adalah barang perantaraan. Okey, ada kilang dia keluarkan gula kan? So, ni adalah barang perantaraan. Lepas tu, untuk kita gunakan gula tu untuk mengeluarkan roti. Roti ni adalah barang akhir. Barang yang sudah siap digunakan oleh pengguna. Okey, semua faham? Okey, cikgu harap semua faham. So, setakat ni cikgu stop dulu dan cikgu akan teruskan dengan slide-slide lain mengenai bab 4 pada hari-hari kemudian. Terima kasih. Jumpa lagi.